Rancangan Fizikal Negara Keempat atau RFN4 perlu menjadi satu rolling plan strategik dalam merealisasikan aspirasi Malaysia berdaya huni atau Livable Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata RFN4 yang dirangka dengan 3 teras pembangunan utama, 11 hala tuju strategik dan 39 tindakan pelaksanaan adalah dokumen strategik yang menggariskan dasar pembangunan spasial negara selaras dengan rancangan Malaysia ke-12. Di seluruh dunia, daya huni atau livability menjadi satu instrumen penting dalam menarik pelaburan dan menjadikan persekitaran mesra pelabur. Ini termasuklah soal last mile connectivity, akses kepada internet, akses kepada kemudahan awam dan pelbagai lagi faktor yang diambil kira dengan menjadikan rakyat sebagai teras utama penerima manfaat. Justru Indeks Daya Huni Malaysia akan diperkenalkan bagi melihat keseluruhan pelaksanaan RFN4 serta aspek daya huni yang boleh memberi nilai tambah dalam merancangkan ekonomi negara. Ia akan menjadi pengukuran berimpak tinggi kepada semua lokaliti, khususnya kepada pihak berkuasa tempatan dalam memastikan perancangan perbandaran khususnya dirangka dengan mengambil kira kesemua kriteria di bawah RFN4. Mengenai profesion perancangan bandar, Perdana Menteri berkata profesion itu amat signifikan kepada negara bagi memastikan pelaksanaan pembangunan negara bersifat inklusif dan strategik. Profesion perancang bandar ini saya anggap sebagai the silent hero yang menjadi titik mula ke semua pembangunan fizikal negara yang merangkumi rancangan struktur serta rancangan tempatan secara menyeluruh di semua peringkat kerajaan. Menurutnya, profesion perancang bandar sudah melalui evolusi dan transformasi yang cukup panjang dalam membina negara tercinta. Beliau berucap pada Majlis Sambutan 100 Tahun Perancang Bandar di Malaysia sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia 2021 peringkat kebangsaan di Putrajaya. Salam bahagia, kita bersama di Ruang Bicara dan sudah pastilah anda sudah tahu sebenarnya apakah topik yang akan kita bincangkan. Satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah RFN4, Makmur, Berdaya Tahan dan Sejahtera. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa yang berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang dan juga jutaan terima kasih kepada tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio, iaitu yang berbahagia TPR ataupun Town Planner Tuan Haji Hassan bin Yaakob yang merupakan pengarah bahagian rancangan fizikal negara atau BRFN Plan Malaysia di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Mungkin agak confuse sikit kepada kita, tetapi dulu kementerian ini dikenali sebagai ataupun jabatan ini dikenali sebagai Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Betul ya, Jin? Betul. Okey, baik, ini satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, dan kita telah pun mendengar statement yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ruangan berita yang kami siarkan di Bernama TV. Dan bila kita bercakap tentang rancangan fizikal negara RFN, ianya merupakan hierarki tertinggi dalam sistem perancangan guna tanah negara. Dan penyediaan RFN ini diperuntukkan di bawah Seksyen 6B Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, iaitu Akta 172. Dan RFN merupakan dokumen yang mengandungi penyataan bertulis, dasar-dasar strategik dan juga tindakan sebagai panduan dan juga sebagai instrumen perancangan yang akan mencorakkan hala tuju pembangunan fizikal bagi seluruh kawasan perancangannya. Jadi banyak lagi sebenarnya yang akan kita bercakap tentang isu ini, dan seperti biasalah
di ruang bicara ini kami juga memberi ruang dan juga peluang kepada anda yang mungkin ingin bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Dua talian kami sediakan kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baik, apa ni Tuan Haji, menarik apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya, dan mungkin jugalah untuk mendapat satu gambaran yang lebih jelas sebenarnya bila kita bercakap tentang RFN keempat ini, apa sebenarnya yang dimaksudkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Syekh Wijirin. Dan saya juga terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada pihak bernama TV kerana menjemput pihak Plan Malaysia di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk sedikit berkongsi berhubung dengan rancangan fizikal negara yang keempat lah. Jadi seperti mana yang telah dimaklumkan bahawa rancangan fizikal negara merupakan satu dokumen tertinggi dalam rangka kerja perancangan spasial dan juga fizikal. Maknanya rancangan spasial dan fizikal itu satu plan pembangunan ruang yang segi penggunaan tanah, di mana perlu kita bina kawasan kediaman, di mana perlu kita kekalkan hutan, di mana perlu kita sebagai layman, bahasa layman. Kalau sebut pajak spasial, fizikal tu orang kampung tak faham. Jadi saya sebagai laymannya, sini kawasan boleh buat kediaman. Kediaman pun tidak semestinya sepenuhnya boleh kediaman, dengan adanya dasar-dasar tertentu, garis panduan tertentu bagi memastikan ianya tidak berlaku seperti ini, banjir dan sebagainya. Kena syarat-syaratnya itu. Itulah disebut perkataan rancangan fizikal negara, tapi kita menjadikan satu rangka yang secara makro ke seluruh Malaysia, semenanjung Malaysia. Jadi perinciannya rancangan fizikal negara ni akan diperinci di peringkat rancangan struktur negeri. Rancangan struktur negeri keseluruhan negeri. Kemudian diperincikan lagi peringkat lagi terperinci, dia panggil lot base. Berdasarkan lot itu di peringkat rancangan tempatan di daerah. Jadi tempatan daerah tadilah akan kita boleh lihat secara perincinya di mana kedudukan nak buat perumahan, di mana buat komersial, di mana perlu kita preserve kawasan hijau dan sebagainya, diperinci kat situ. Tapi dia tak lari daripada rangka dasar makro ditentukan dalam rancangan fizikal negara sendiri. Kenapa perancangan seperti ini diperlukan oleh sesebuah negara, termasuklah negara kita sendiri, Tuan Haji? Perancangan amat diperlukan sebegini rupa kerana perancangan ini kita rancang untuk kehidupan manusia. Kehidupan manusia di atas muka bumi ini, dan supaya manusia itu yang ada hari ini, yang terkini, dan juga manusia untuk akan datang, supaya kehidupan manusia ini selesa, selamat, mereka boleh senang untuk cari makan, mereka senang untuk beriadah, mereka senang untuk berkomunikasi antara satu sama lain dengan keadaan yang seperti mana makmur, sejahtera dan berdaya huni tadi. Yang itulah perlu supaya alam ini tidak rosak, persekitaran kita ini tidak rosak. Sebab tu asas pembentukan utama rancangan fizikal negara salah satunya adalah berteraskan kepada hubungan manusia sesama manusia. Hubungan manusia dengan Khalik, dengan pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penting juga adalah hubungan manusia tu dengan alam sekitar. Sebab tu kita rangka perancangan kita itu adalah untuk keselesaan manusia itu. Jadi manusia tak boleh rakus lah. Tak boleh rakus. Pastikan alam sekitar ini dapat didiami dengan aman, dengan baik. Begitu juga untuk kita simpan untuk generasi akan datang. Sebab itulah di dalam sebab rancangan fizikal negara yang pertama kita dulu, kita dah buat pada tahun 2006. Dan di mana tempoh perancangannya adalah sampai kepada tahun 2020. Di perancangan tersebut adalah lebih tertumpu kepada untuk menjadikan negara kita ini negara ke tahap negara maju.
Okey. Negara maju. Kemudian evolusinya lagi, dia pergi kepada rancangan fizikal yang kedua. Manakala dari segi rancangan fizikal yang kedua ini, dia lebih menekankan selain pada menjadi negara yang maju, perkara yang penting juga adalah untuk meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi, pendapatan tinggi. Tapi dalam keadaan yang mampan, dalam keadaan sustainable. Dalam keadaan itu evolusi berlaku bila dah pelaksanaan dasar-dasar yang kita rangka telah berjalan. Sedemikian rupa dia pergi ke rancangan fizikal negara yang ketiga. Dia lebih menekankan kepada negara yang bertahan berdaya tahan dan juga berdaya huni. Itu sebut yang PM kita dah sebut tu livability livability index yang PM sebut itu. Memang kita sedang giat untuk menyediakan rangka indeks livability. Nanti saya akan explain ke depan sikit lagi. Kemudian dan juga memastikan pertumbuhan perbandaran, pertumbuhan pembangunan yang mampan dan yang berterusan. Kemudian yang akhir yang sekarang ini, yang baru saja PM telah luluskan pada tahun lepas, pada Oktober 2021, iaitu rancangan fizikal negara yang keempat. Jadi rancangan fizikal negara yang keempat ini bermatlamatkan untuk menjadikan negara yang makmur. Makmur tu of course lah, kita hidup selamat, sejahtera dan sebagainya. Kemudian sebuah negara yang berdaya tahan. Berdaya tahan dimaksudkan sini bermakna perancangan suatu perbandaran, perancangan suatu pertempatan itu berdaya tahan dengan ancaman bencana, contoh bencana banjir. Berdaya tahan daripada ancaman tanah runtuh sebagai contoh. Berdaya tahan daripada ancaman hakisan pantai sebagainya. Yang itu yang kita rancang di rancangan fizikal negara keempat, dan juga bagi memastikan penghidupan keluarga Malaysia ini sejahtera. Itulah yang kita secara umumnya rancangan fizikal negara keempat yang dirangka. Dan diberi penekanan juga di dalam rancangan RFN 4 ini adalah dari aspek perancangan keselamatan tadi. Keselamatan negara, keselamatan sama ada keselamatan dari aspek dengan alam sekitarnya, keselamatan dengan dari segi ancaman luar dan sebagainya. Okey, itu Haji. Kalau kita lihat visual yang sedang dipertontonkan ketika ini tentang banjir yang berlaku baru-baru inilah, sesuatu yang mungkin tidak kita jangkakan ataupun kita tidak duga, tetapi ianya telah memberi kesan ataupun impak yang cukup serius sebenarnya kepada mereka yang terkena dengan bencana banjir ini. Okey, bila kita bercakap tentang banjir dan kemudiannya kita bercakap tentang perancangan bandar dan desa tadi, di mana silapnya? Apakah kerana perancangan yang tidak teratur, perancangan yang tidak mengikut sesuatu yang seharusnya diikuti, ataupun ini adalah sesuatu yang di luar jangkaan, dan ialah apa yang boleh kita lakukan sebenarnya? Apa yang berlaku, contohnya kat Selangor baru-baru ini banjir yang agak luar biasa. Betul. Memanglah itu satu yang di luar jangkaan kita. Di luar, macam di Kelantan dia tak ada masalah lah. Every year dia berhadapan dengan banjir. Betul. So Selangor especially-nya memang hujan yang luar biasa pada hari berkenaan. Jadi sebenarnya di dalam perancangan untuk meluluhkan satu-satu projek itu, pihak berkuasa, terutamanya pihak berkuasa tempatan dengan agensi-agensi yang terlibat, terutamanya Jabatan Pengairan dan Saliran dan sebagainya, telah menetapkan syarat-syarat yang tertentu supaya memastikan tidak berlakunya kebanjiran dan sebagainya. Salah satunya adalah menyediakan retention pond, sistem pemaritan yang efisien dan sebagainya. So apa yang berlaku baru-baru ini adalah dari segi luar biasa lah. Cuma dari segi perancangannya, Malaysia perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan membina daya tahan terhadap perubahan iklim dengan kadar segera. Dia salah satunya. Jadi fenomena banjir
tanah runtuh, banjir, kemarau, hakisan pantai adalah antara episod bencana semula jadi yang sering mengakibatkan kerugian dan mengancam kesejahteraan rakyat lah, seperti mana kita semua tahu lah, terutamanya di kawasan yang berisiko. Jadi kejadian banjir yang berlaku baru-baru ni di Selangor tu lah, di Negeri Sembilan sikit, di Pahang, Melaka, Kelantan dah biasa lah. Berikutan hujan yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak, terutamanya PBT lah, untuk kesiapsiagaan. Memang kita luar jangkaan, tapi pengajaran daripada situ dari segi ni, dan rancangan fizikal negara keempat ini telah mengenal pasti tindakan-tindakannya. Kita ada. Saya nak sebut perkataan teknikal di dalam sini dipanggil sponge city. Tapi tak apa, saya bercakap dari segi untuk layman faham. Bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana secara menyeluruh, secara holistik. Juga untuk perancangan pembangunan baru, langkah yang pertama, di antara langkah-langkah yang pertama sekali, kita perlu menyediakan satu peta bahaya risiko bencana. Dan dalam rangka di rancangan fizikal negara itu ada secara umum polisinya. Jadi pemetaan risiko bencana di peringkat tempatan ini perlu disediakan untuk memudah carakan perancangan. Yang disediakan berasaskan risiko. Maknanya kalau satu-satu permohonan masuk yang skim pembangunan yang besar, akan menjadi panduan kepada PBT berkenaan untuk memberi satu-satu kelulusan pelan pembangunan dengan menganalisa tentang risiko bencana yang akan berlaku. Lebih terperinci lagi. Itu salah satu yang perlu adalah mana, tapi walau bagaimana kita perlu menyediakan satu peta bahaya risiko bencana tadi. Keduanya kita mencadangkan supaya melaksanakan kajian penilaian risiko dan kerapuhan. Ini kalau siram pantai kita dah buat, iaitu kerapuhan untuk mengenal pasti tahap risiko dia tadi. Kita maklumat kita ada. Jumlah hujan tahunan kita ada. Kawasan terrain dari segi topografi kita ada. Kita adanya maklumat semakian, kita akan comparekan atau overlaykan dengan apa panggil perancangan guna tanah untuk menentukan ini kawasan ini sesuai atau apa sebagainya. Barulah kita boleh menentukan apakah tahap kerapuhan di segi risiko bencana kawasan berkenaan. Lebih sistematik. Yang ketiganya, kita perlu menyediakan dan menaik taraf kemudahan dan juga infrastruktur. Itu penting. Maknanya bila berlaku, kita dah berlaku keadaan sedemikian, pada tahun-tahun yang seterusnya, peruntukan untuk kemudahan infrastruktur ni kena bagi prioriti sikit lah. Supaya kita menyediakan infrastruktur yang bersesuaian, berpandukan hasil daripada kajian penilaian risiko dan kerapuhan sebagai panduan tadi. Yang perlu ada pada kita. Kemudian selain daripada itu, perlu juga menubuhkan satu pusat pemindahan. Maksud pusat pemindahan ni mangsa bencana. Jadi kita jadikan pusat pemindahan mangsa bencana ni sebagai, nak jadikan pusat pelbagai fungsi. Kalau musim disaster, dipanggil Disaster Management Training Center, ada perkataan sebut. Dan untuk penduduk setempat di mana kawasan yang bersesuaian kita cari. Sekarang ni kita daripada dulu lagi lah, sekolah jadi masa tempat pemindahan, masjid jadi masa tempat pemindahan, dan sebagainya. Balai raya sekarang ni kadang-kadang sekolah pun tergelam, balai raya pun tergelam, masjid pun tergelam juga. Mencari satu-satu tempat pusat pemindahan yang sesuaian. Hari kebiasaan kita boleh guna untuk komuniti setempat, aktiviti komuniti setempat, supaya kawasan atau tempat berkenaan berguna sepanjang tahun. Okey. Makin menarik sebenarnya perbincangan ini, Tuan Haji. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu. Saya pun tahu Tuan Haji pun nak minum juga. Jadi kita bagi peluang dulu kepada Tuan Haji untuk meneguk sedikit air, kerana kita akan berehat seketika. Tetapi kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kalau anda juga ingin mencelah, memberi pandangan dan juga pendapat, gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara di Bernama TV ini. Masih lagi bercakap tentang RFN keempat, makmur, berdaya tahan dan sejahtera. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang istimewa, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Hassan bin Yaakob yang merupakan pengarah bahagian rancangan fizikal negara ataupun BRFN, Plan Malaysia di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okey, sesuatu yang penting juga, saya juga nak dapat pandangan Tuan Haji lah. Ini berkaitan dengan dasar perbandaran negara kedua ataupun dikenali sebagai DPN 2. Perancangan di masa akan datang dan juga sasaran pencapaiannya, Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh perjelaskan? Terima kasih, Datuk. Berhubung dengan dasar perbandaran negara ataupun DPN 2 ini, seperti yang telah kita Datuk sebutkan tadi, bahawa seperti telah menyediakan satu sempadan. Ini dasar DPN 2, saya nak jelaskan bahawa ini merupakan salah satu pecahan daripada rancangan fizikal negara juga. Penetapan rancangan fizikal negara keempat, di mana telah menyediakan persepadanan. Sebelum ni bandar-bandar di Malaysia ini dia tak jelas dari segi sempadannya. Projek perkara yang pertama yang perlu diselesaikan adalah persempadanan. Supaya bila adanya persepadanan bandar-bandar ini, kita dapat mengawal panggil urban sprawl, pengembangan bandar itu yang tidak terkawal. Kadang-kadang dia di pusat bandar dah ada dah, tiba-tiba lahirnya pusat bandar baru dibuat oleh pemaju dan sebagainya. So yang tu kita nak kawal supaya bila ada persempadan sedemikian rupa, kita boleh mengoptimumkan pembangunan di kawasan bandar tersebut, dan selain pada itu kita dapat mengawal penyediaan perancangan kemudahan-kemudahan di dalam kawasan bandar tersebut. Kemudahan awamnya, kemudahan infrastrukturnya, sebagainya, dengan mudah kita rancang di kawasan tersebut. Jadi di antaranya kita dah siap menyediakan satu persempadanan bandar ini sebanyak 288 bandar di semenanjung Malaysia. Dan kita selain pada itu, kita juga buat satu projek lah, projek showcase, iaitu showcase healthy walkable city. Contoh kita buat projek bandar pintar, bandar selamat dan sebagainya. Jadi sasaran pencapaian bagi DPN 2 ini adalah satu selari dengan SDG lah, Sustainable Development Goals. Ini saya sebut teknikal sikit lah. Di SDG ni dah kita kena selalu bersiur dengan SDG supaya masyarakat pun sekarang dia pun dah kena SDG. SDG 11 iaitu Cities and Communities. Yang SDG ni di peringkat global lah. Maknanya apa yang kita buat ini memenuhi ketetapan di peringkat global, malah di peringkat kita sendirilah, nasional kita sendiri, melalui satu dan 5 prinsip. Pertama sekali iaitu dari segi tadbir urus bandar yang baik. Itu penting. Tadbir urus bandar yang baik, sistem peparitan, sistem pengangkutan sampah, sistem penghijauan, kebersihan, tadbir urus bandar yang cekap dan efisien. Itu lebih penekanan kepada itu. Keduanya adalah supaya menjadi panduan kepada pihak kuasa negeri, B3, bandar yang tadilah, bandar yang berdaya huni, livability, bandar yang berdaya huni. Maknanya daya huni dia lengkap. Bila satu-satu penempatan lengkap dengan kemudahan, dia punya accessibility yang baik, kemudahan komunikasi yang baik, bekalan airnya baik, sempurna, bekalan elektriknya sempurna. Itulah katakan bandar yang berdaya huni. Selain daripada dia berdaya tahan dengan ancaman-ancaman bencana dan sebagainya. Kemudian prinsip yang ketiga dalam dasar perbandaran negara kedua ini adalah ekonomi bandar yang berdaya saing. Ekonomi bandar. Pasal untuk menentukan kemajuan satu bandar itu, pastikan ekonomi bandar yang berdaya saing, yang sesuai dengan bandar berkenaan. Contohnya macam mana? Maksud apa ni, Haji ni? Kita ambil satu bandar, bila kita sebut tentang ekonomi berdaya saing itu, mungkin ada gambaran yang lebih jelas supaya penonton faham sikit. Contoh, kita ambil contoh sebagai bandar di Lembah Kelang itu sendiri. Kan?
Lembah Kelang ini sebagai Greater Kuala Lumpur ataupun digelar kepada Greater Kuala Lumpur. Apakah yang kita pergi ke ataupun di Selangor itu sendiri ada Bandar Kelang, Bandar Shah Alam dan sebagainya. Bandar ke Kelang dia lebih tumpukan kepada kawasan-kawasan industri sebenarnya. Kenapa industri? Kerana dia berdekatan dengan pelabuhan. Ada pelabuhan. Dan kalau bandar yang lagi di bandar yang lebih negeri yang lebih itu sikitlah yang ke belakang sikit, contoh Kota Baru kita ambil kan, betul. Apakah aktiviti ekonomi yang berdaya saing kat situ, mungkin dia lebih memberi penekanan kepada aktiviti perkhidmatan di situ. Itulah antara contohnya. Kemudian prinsip yang keempat adalah pembangunan bandar yang inklusif dan saksama. Inklusif ini secara menyeluruh lah. Saksama maknanya sama-sama pihak semua golongan belia, golongan OKU, golongan warga emas dapat menikmati suasana kehidupan bandar, kemudahan bandar berkenaan. Kemudian pembangunan hijau dan persekitaran bersih, of course lah. Sekarang ini kementerian di bawah KPKT pun ada bahagian hijau dan sebagainya. Dan kita galakkan kebun komuniti dan sebagainya. Dan malah daripada awal lagi dulu pastikan pembangunan mesti menyediakan kawasan hijau tu sekurang-kurangnya 10% daripada pembangunan berkenaan. Okey, itu sesuatu yang cukup menarik. Baik, kita tinggalkan dulu tentang bandar, kita pergi ke kampung pula, ke desa-desa. Ini pun sesuatu yang penting juga. Saya tertarik hati dengan apa yang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, iaitu memperkenalkan apa yang disebut sebagai dasar rancangan fizikal desa negara ataupun di PFDN 2030. Apa sebenarnya penting dan harus dasar ini diperkenalkan sebenarnya, Tuan Haji? Terima kasih, Dok. Dari segi evolusi, kita balik kembali kita supaya lebih kita dapat gambaran. Kita sebenarnya selama ini kita tertumpu kepada perancangan kawasan bandar. Dan kadang-kadang kita terlupa yang desa tu. Betul. Desa tu adalah sebenarnya desa penyumbang besar kepada aktiviti ekonomi sebenarnya, pasal adanya aset-aset kat situ di desa. Kita kembali kepada sejarah kita di segi evolusi perancangan pembangunan desa. Kalau dulu kita tahun 1957 selepas pada kita merdeka sehingga tahun 1994 adalah untuk membangun kawasan dan menaik taraf hidup penduduk luar bandar. Antaranya untuk membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat masa itu. Sebab itulah penekanan ke kita itu adalah pembukaan tanah-tanah kawasan baru. Buka hutan, kan nenek kita dulu pergi buka felda. Ada kawasan felda, ada FEKRA, panggil perancangan wilayah, lembaga kemajuan wilayah seperti Kejora, Ketengah, Kesedar. Itu perancangan desa yang asalnya. Kemudian dia daripada situ timbul kesedaran. Bukan gitu lagi lah kita nak tumpukan pembangunan desa yang sebenarnya adalah transformasi kedua, fokus kepada pembangunan luar bandar, beralih daripada pembangunan ekonomi berpusat dan infrastruktur asas kepada pembangunan berpaksikan masyarakat. Melalui apa? Melalui rancangan fizikal negara pertama sebagai rangka spasial yang mendukung pembangunan seimbang antara bandar dengan luar bandar. Iaitu sebagai kawasan maju, menarik dan menguntungkan masyarakat luar bandar itu sendiri. Dan dalam dasar perancangan fizikal desa negara 2030 yang dirangka oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan melalui Plan Malaysia ni telah disediakan bagi memandu perancangan fizikal desa berdasarkan pada 5 teras utama. Pertama sekali iaitu pengurusan mampan alam sekitar desa itu sendiri. Alam sekitar desa itu sendiri, seperti kawasan bandar kan. Kemudian yang keduanya adalah pengukuhan hubungan antara bandar dan desa, urban dengan rural area. Rural area. Kemudian dia pergi lagi, itu adalah pengukuhan seperti bandar juga, iaitu pengukuhan daya huni desa tersebut.
Kemudian pergi kepada memperkasakan ekonomi desa. Akan dulu kan pernah ada polisi yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin tempatan. Satu daerah, satu produk. Sampai ke satu mukim, satu produk. Itu salah satu program memperkasakan ekonomi desa. Kemudian pengurusan desa yang berdaya laksana. Pengurusan desa. Sebab itulah teras pembangunan bertujuan memastikan pembangunan masyarakat luar bandar pada masa akan datang dapat dicapai melalui penyediaan kemudahan infrastruktur yang berkualiti. Bekalan elektriknya, bekalan airnya, bekalan apinya, telekomunikasi dan juga kemudahan masyarakat yang mencukupi. Yang tu yang penting. Maknanya lepas pada ni tak ada lagi dah. Setiap desa kita ni memang dah 100% mendapat kemudahan kemudahan asas, 100% mendapat kemudahan infrastrukturnya, mendapat kemudahan awam dan sebagainya. Selain daripada itu, rangka kerja spasial di dalam rancangan fizikal desa kita menekankan pemeliharaan alam sekitar terutamanya berkaitan dengan aspek pencegahan dan pengurusan bencana alam semula jadi. Seperti banjir juga, serupa je. Kan banyak sekarang berlaku banjir-banjir di kampung-kampung ada kan. Jauh away daripada kemudahan, pertolongan dan sebagainya. Serupa je, kena ada perancangan sedemikian rupa. Dan selain pada itu aspek ekonomi. Pengezonan kawasan sumber makanan pertanian, perikanan, peternakan dan juga aspek keseimbangan bandar dan desa dan urus tabir desa. Sebab itu desa ini kita pun di bawah Plan Malaysia KPKT sama juga kita telah mengadakan plan itu persempadanan kampung. Sempadan kampung, kita sempadankan kampung antara kampung induk dengan kampung-kampung rangkaian. Dan kita telah siapkan plan persempadanan kampung ini melibatkan 19,000 buah kampung di semenanjung Malaysia. Selain pada itu, kita ada lepas pada ini di dalam persempadanan juga kita kena pasti profil kampung tersebut, di mana kedudukan kemudahan masyarakat, di mana kemudahan ada kedudukan infrastruktur jalan dan sebagainya, untuk memudahkan pihak otoriti membuat perancangan dan juga pemimpin-pemimpin tempatan untuk buat perancangan untuk mendapat bantuan peruntukan dan sebagainya. Kita memudahkan, dia menyediakan satu aplikasi lah di bawah kita panggil S-Chams, sistem S-Cham. Jadi lepas ni di hujung jari je lah, dapatkan pasti kawasan kampung apa, dia tekan di hujung jari keluar kampung apa, kampung ini ada kemudahan dia, boleh kena pasti. Dan pihak berkuasa tempatan atau pihak berkuasa negeri boleh update daripada semasa ke semasa tentang profil di kampung tersebut. Menarik apa yang Tuan Haji sebut sebenarnya. Satu impian yang saya kira tidak mustahil untuk diterjemahkan menjadi kenyataan sebenarnya. Dan kalau saya petik daripada apa yang Tuan Haji sebut setakat inilah, saya lihat bahawa ianya memberikan penekanan kepada apa yang kita sebut sebagai kesejahteraan rakyat sebenarnya. Itu yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh kementerian yang bertanggungjawab, iaitu Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan kita juga menyebut tentang wawasan kemakmuran bersama. Kita juga sebut tentang keluarga Malaysia. Jadi apakah perkara-perkara ataupun konsep-konsep ini sebenarnya dikumpulkan dalam usaha bagi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk melahirkan satu masyarakat Malaysia yang betul-betul bersifat keluarga Malaysia dan menikmati kemakmuran bersama ini. Tuan Haji. Berat soalannya. Ini soalan menteri ni. Dari aspek tapi saya jawab dari aspek apa ni perancangan fizikalnya. Komuniti yang inklusif dan juga komuniti yang berdayahuni adalah elemen penting ke arah perancangan pembangunan yang sejahtera. Jadi rancangan fizikal negara keempat ini telah memberi fokus penekanan kesejahteraan rakyat, itu yang penting. Rakyat, keluarga Malaysia. Fokus utama adalah perancangan menyediakan perumahan untuk semua masyarakat. Untuk semua masyarakat. Iaitu selaras dengan
jangkaannya hampir 85% daripada jumlah penduduk akan mendiami bandar. Di bandar. Kemudian rancangan fizikal negara keempat ini juga turut memberi fokus kepada aspek perancangan penyediaan perumahan sebagai kemudahan asas untuk semua golongan penduduk. Kemudahan pendidikan sebagai asas untuk pembentukan masyarakat yang berpendidikan dan berdaya saing, dan kemudahan masyarakat sebagai pelengkap kepada persekitaran kehidupan yang kondusif dan juga berkualiti. Rancangan RM4 ini juga sebagai dokumen perancangan spasial di peringkat persekutuan yang kita sebut tadi, peringkat persekutuan, memberi penekanan kepada beberapa strategi lah. Strategi iaitu memastikan semua golongan masyarakat berupaya mendiami perumahan yang berkualiti sama ada di kawasan bandar ataupun di luar bandar. Dan kedua, seiring dengan kepesatan pembangunan di Malaysia, jadi keperluan spasial ni, ruang rumah tadi, memberi fokus kepada penyediaan rumah mampu milik lah. Penyediaan rumah mampu milik di lokasi yang bersesuaian. Kadang-kadang kita menyediakan rumah mampu milik di lokasi yang tidak bersesuaian. Betul. Satu jenis pula tu. Kadang-kadang kita buat rumah flat di kampung, contohnya di kampung Macang, Kelantan, contohnya, ataupun di kampung Pahang tu, kawasan Bera, kita buat flat. Mana dia orang nak duduk? Kadang-kadang dia tanah banyak lagi dan sebagainya. Dia suka landed rumah yang betul landed. So yang bersesuaian dan jenis yang bersesuaian dengan lokaliti berkenaan. Selain pada itu, menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam. Pengangkutan awam bagi bandar-bandar utama yang lebih efisien lah untuk keluarga Malaysia. Seperti penyediaan bas, kan? Bas kalau di Putrajaya, di kota, kan? Smart Selangor dipanggil bas Smart Selangor untuk kemudahan penduduk tempatan. Kemudian menggalakkan program kebun komuniti. Kebun komuniti di kalangan penduduk di kawasan bandar sebagai sumber selain pada untuk penghijaukan kawasan, dia juga sebagai sumber pendapatan bagi penduduk berkenaan. Kemudian penyediakan ruang-ruang yang boleh mereka berinteraksi di antara satu sama lain. Ialah, of course, kalau macam orang Muslim atau Islam selalu pergi ke surau, ke masjid sebagainya. Tapi kalau jiran kita tu bukan non-Muslim dan sebagainya, mestilah kena ada satu ruang yang kita boleh bertanya khabar, berinteraksi antara satu sama lain. Ruang itu berkenaan. Kemudian penyediaan kemudahan rangkaian penjalan kaki dan juga trend hari ini, trek basikal. Hari ini ramai pukul 12 malam kayu basikal lagi ke atas lebuh raya. Membahayakan. Maknanya perancangan selepas ini perlu mengambil kira keperluan tersebut. Perancangan untuk golongan OKU juga jangan diketepikan. Of course, sudah tentu. Itu pun menjadi isu yang penting sebenarnya. Betul, Datuk. Betul. Selain pada OKU, jangan lupa juga kepada warga-warga MAS. Pun termasuk di dalam perancangan kita yang telah. Alhamdulillah. Menarik. Baik, Tuan Haji, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi sempat persoalan-persoalan saya kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara bernama TV ini, dan kita masih lagi bercakap RFN keempat, makmur, berdaya tahan dan sejahtera. Baik, Tuan Haji, barangkali menarik jugalah. Tadi pun Tuan Haji banyak bercakap tentang apa yang ingin dicapai, sasaran yang ingin dicapai, tetapi saya lebih tertarik kepada sasaran pencapaian kesejahteraan yang Tuan Haji sebut, yang ingin dicapai sebenarnya, yang ingin diwujudkan, dan ianya menerusi indeks-indeks tertentu, ataupun apakah ianya hanya sekadar meletakkan sasaran dari segi pendapatan per kapita, indeks kebahagiaan dan lain-lain sebenarnya, Cik? Terima kasih, Dok. Sebenarnya untuk bahasa yang lebih mudah, senang orang faham, kita buat perancangan, melaksanakan program-program atau dasar-dasar yang kita dirangkakan, mestilah kita kena nilai. Mestilah kita nilai
penilaian tadilah dipanggilkan sebut untuk indeks tadi dah. Sebut indeks. Okey. Maknanya tahap setakat mana kemudahan yang kita telah sediakan, setakat mana pencapaian kita telah laksanakan. Macam sekolah lah, kita belajar, kena ada penilaian dia. Ini secara sistematiknya dia buat indeks lah untuk penilaian. Begitu juga yang melalui KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ni melalui Plan Malaysia telah membangunkan, telah membuat satu penunjuk kemampanan bandar. Indikator kemampanan bandar secara sistematik dan menyeluruh. Dipanggil Muninex sebenarnya. Muninex ni disebut dalam itu ringkasannya dipanggil Malaysia Urban Rural National Indicators Network for Sustainable Development, Muninex. Dulu Cikgu Murni Muninex. Betul. Dia itu sistem jaringan penunjuk mampan bandar luar bandar Malaysia ataupun ataupun Muninex untuk mengukur, menilai serta memantau tahap kemampanan bandar juga luar bandar. Kita kena tahu, kena ada pengukuran dia. Bila nak ukur, kena ada dia punya skill dia ataupun indikator dia. Yang ni okey tercapai ke tidak? Kalau nak kata-kata ini kawasan sebenarnya berkenaan miskin, kaya. Mesti ni ada pengukuran dia. Miskin setakat mana, kaya setakat mana dan sebagainya. Begitulah, inilah salah satunya indikator yang telah dibuat oleh KPKT untuk melayan. Jadi indeks selain pada itu, kita ada juga indeks kebahagiaan. Okey. Malam Muninex ni pun kita ada bagi, kata kalau kan ni markah dia 80% mampan lah. Bandar tersebut adanya kemudahan yang lengkap, ada kehijauannya lengkap, dari segi kemudahan sistem jalan raya yang teratur, kebersihannya sebagainya, dan malah diberi pengiktirafan oleh KPKT, memberi anugerah-anugerah tertentu kepada pihak berkuasa tempatan yang telah melaksanakan ini. Dan juga selain pada itu, kita juga ada indeks kebahagiaan yang dilaksanakan bagi melihat hubung kait di antara keseimbangan pembangunan fizikal, sosial dan alam sekitar ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan penduduk. Bahagia. Jadi bandar bahagia. Kebahagiaan, indeks kebahagiaan. Yang mengakumi tahap kesihatan mental juga fizikal. Betul. Mental ni dia berkaitan dengan persekitaran juga. Ya. Dalam rumah kita berserabut, keluar ke persekitaran berserabut juga, lagi sakit. Itu juga penyakit mental yang ni, sebagainya. Keluar kotor, sampah berselerak, dengan keadaan traffic jam, dengan trafik yang tidak terurus sebagainya, kita boleh bayangkan suasana bandar kita tu macam mana. Sebab itulah ada cara indikator untuk penilaian sedemikian. Jadi selaras dengan aspirasi Malaysia berdaya huni tadi, rancangan fizikal negara keempat ni akan menjadikan asas kepada pelaksanaan sistem penilaian dan pengukuran kesejahteraan dan kemampanan bandar yang dikenali sebagai Indeks Daya Huni Malaysia, diberi nama IDAM. IDAM. IDAM adalah IDAM, IDAM. Dan inilah hasrat Menteri KPT sendiri yang berserat dalam ucapannya menjadi prioriti keutamaan untuk beri sebagai keluarga Malaysia untuk menyediakan kemudahan yang berdaya huni, kemudahan kediaman yang berdaya huni, kemudahan masyarakat di kawasan penempatan yang berdaya huni. Dan IDAM ini diteraju oleh KPKT sendiri melalui Plan Malaysia telah dalam kita merangkanya merupakan kaedah pengukuran yang berimpak tinggi. Jadi kita nak buat satu-satu kediaman tu, kita tak simply rumah untuk jalan rumah mampu milik yang di bawah kementerian. Satu-satu tempat itu dinilai melalui indeks ini. Di situ ada kemudahan accessibility-nya baik. Di situ ada kemudahan infrastrukturnya baik, dinilai. Di situ adanya yang berdekatan dengan kemudahan masyarakat dan sebagainya, dinilai di situ, barulah dibuat perancangan sedemikian rupa. Termasuklah desain penempatan kesesuaian itu sendiri. Menarik. Itu yang dihasratkan oleh KPKT. Menjadi hasrat untuk memberi khidmat kepada masyarakat keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia ini. Jadi kaedah pengukuran berimpak tinggi ini yang akan mengukur tahap kesejahteraan penduduk di peringkat pihak berkuasa tempatan dan juga komuniti tadi.
Dan pembangunan IDAM ini adalah selarah dengan pengukuran dan penilaian kesejahteraan penduduk sebuah bandar yang dipraktiskan di peringkat global pun. Di peringkat global, dia ada penilaian dia. So insya-Allah kita akan daftar juga di peringkat global. Negara-negara maju, malah Palestin pun ada indeks. Dia ada dia penilaian indeks dia. Indeks daya huni dia buat penilaian negara tu. So kita why not kita tak boleh buat. Jadi IDAM telah menggariskan lima aspirasi utama yang untuk dicapai. Pertama sekali iaitu pembangunan ekonomi makmur dan kalis masa depan. Hebat kalis masa depan dia. Bukan kalis peluru ni. Kalis masa depan. Hebat. Dan yang keduanya adalah peningkatan kualiti persekitaran, pemeliharaan alam sekitar dan jaminan keselamatan. Banyak kena translate keselamatan ni, banyak kita hurai. Tak cukup satu malam kita kena. Betul. Kemudian yang ketiganya memperkasakan keharmonian komuniti dan keluarga sejahtera. Yang tu pentingnya. Kita sekarang ni masyarakat kadang-kadang kita tak kenal each other. Kadang orang sakit kita kadang-kadang jiran minta tolong hantar hospital, kita takut nak hantar pasal kita tak kenal jiran. Yang inilah kita nak terapkan dalam indeks ni. Dan pembangunan guna tanah dan sumber bumi yang mampan. Ini salah satunya. Kita kadang-kadang kita rakus sumber-sumber bumi kita pakai tanpa memikirkan generasi ke depan nak guna sebagainya. Dan urus takbir yang berkesan serta penyediaan infrastruktur dan kemudahan sokongan yang inklusif. Urus takbir itu pun penting. amat penting. Betul. Untuk mengurus takbir. Okey, ada lagi Ji? Ada sikit lagi saya nak cakap pasal IDAM ni. Ni hasrat menteri saya kena sampaikan semua. Takut dia bergidam pula. Nanti dia marah saya. Okey, silakan Ji. Jadi hasil pengukuran IDAM ini akan membantu dalam memberi gambaran terkini terhadap tahap kesejahteraan, taraf hidup, daya huni di peringkat tempatan, negeri dan juga seterusnya pada peringkat negara. Dan dari sudut sosioekonomi, IDAM dapat dimanfaatkan sebagai asas bagi menarik dan memberi keyakinan kepada pelaburan. Bila penduduk baik, keadaan persekitaran baik dan sebagainya, itu salah satu boleh menjadi tarikan kepada pelancong, pada pelabur. Jadi ekonomi juga bagi tujuan menambah baik dan memperkukuhkan pembangunan infrastruktur. Dan kemudahan awan yang berkualiti untuk dinikmati oleh rakyat secara inklusif dan juga mampan. Jadi mengambil kira kepentingan IDAM ini, pihak kerajaan akan mempergiatkan sesi libat urus secara menyeluruh, melibatkan kementerian, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, agensi teknikal, badan-badan NGO, pihak swasta dan pelbagai kumpulan masyarakat bagi memastikan pelaksanaan IDAM ni direalisasikan dengan segera dan bagi mencapai matlamat keluarga Malaysia yang makmur, inklusif dan juga mampan sebagaimana yang digariskan dalam rancangan Malaysia ke-12. Okey, sayang sekali kita hanya tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi masa sebenarnya Tuan Haji. Jadi di penghujung ini barangkali ialah harapan dan juga apa yang Tuan Haji ingin sampaikanlah kepada penonton-penonton kita dalam masa yang cukup singkat ini. Dan sesuatu yang penting jugalah, kita juga harus melihat jauh ke hadapan kerana difahamkan pada tahun 2040 nanti penduduk Malaysia akan berada dalam lingkungan 32.6 juta. Begitulah, dan ini juga merupakan satu cabaran sebenarnya kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam melaksanakan program-program yang telah pun disusun atur, terutamanya melalui RFN keempat ini. Jadi harapan Tuan Haji sendiri dan juga seruan Tuan Haji di penghujung ruang bicara ini. Silakan Ji. Jadi menjadi harapan Plan Malaysia lah. Plan Malaysia dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kita dipanggil menyediakan rancangan pemajuan nasional. Jadi dia cover lah, yang mengandungi rancangan fizikal negara, data perbandaran negara, dasar perancangan fizikal desa negara. Yang plan ini kita sediakan dengan sebaik mungkin supaya generasi kini, masa kini dia akan datang dapat hidup di bumi Malaysia yang kita sayangi ini dengan baik dan sustain sampai bila-bila. Walau bagaimanapun plan tersebut tidak akan berjaya, tidak akan terlaksana tanpa penglibatan semua pihak,
tanpa sokongan daripada semua pihak untuk merealisasikan pelaksanaannya, terutama sekali agensi kerajaan yang lain. Jangan harap KPKT saja, jangan harap Plan Malaysia saja. Kementerian-kementerian lain, pihak berkuasa negeri especially-nya, kemudian pihak berkuasa tempatan, pihak grassroots-nya, dan semua termasuklah orang-orang yang berkepentingan, termasuk NGOs dan juga masyarakat itu sendiri. Dia sokongan dalam merealisasikan plan tersebut. Kalau tidak, kita hanya tinggal rancangan sajalah. Kita hanya tinggal impian sajalah. Sedangkan kita membelanjakan jutaan ringgit. Betul. Untuk menyediakan kajian-kajian ini, tapi kita tidak sama-sama merealisasikan bagi memastikan keluarga Malaysia dapat kehidupan yang makmur, berdaya tahan dan sejahtera untuk generasi kini dan juga generasi akan datang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Hassan bin Yaakob. Dan sebelum berpisah, saya ada satu berita yang sedih ingin saya sampaikan. Saya secara peribadi kehilangan seorang sahabat yang cukup rapat dengan saya, dan saya diberitahu bahawa bekas pemain bola sepak negara Sarbagas Singh, ataupun lebih dikenali sebagai Shabby Singh, telah meninggal dunia hari ini di Johor. Saya difahamkan dia pergi for cycling dan mungkin kena serangan jantung, kita tak tahulah. Tetapi itulah berita sedih yang ingin kita sampaikan. Baru saja berusia 61 tahun dan dia merupakan sahabat dan juga co-commentator ketika saya menjadi pengulas sukan. Jadi kita ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Shabby Singh di atas pemergian mendiam. Jadi itulah berita sedih yang ingin saya sampaikan di penghujung Ruang Bicara ini, dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.